Assalamualaikum semua. Kita kembali dengan sesi Kenal Senang Start. So hari ini bersama saya Encik Fazli, di mana Encik Fazli adalah design lead kita orang di dalam Senang Start. Tugas Encik Fazli adalah untuk make sure korang-korang yang nak website dengan kita dapat design yang lawa. So kalau korang tengok video sebelum ni, di mana Leroy itu menemu bual saya. So hari ini saya pula menemu bual Cik Fazli atau nama senangnya Pali lah. So Pali, cuba cerita sedikit tentang siapakah anda, latar belakang sebelum kita tanya beberapa soalan untuk membantu orang kenal dengan lebih dalam apa Senang Start dan bagaimana kita boleh bantu diorang buat website yang betul. Silakan. I see, okay. So basically kalau kita talk in general lah. So basically kalau semua orang nak tahu yang hakikat sebenarnya, kita orang semua ni pun dulu boleh katakan kita orang buat website, kita pakai WordPress. Semua tu. And then bila lama kelamaan kita ada nampak macam banyak limitation and then pasal cost apa semua tu. And then bila kita orang nak go untuk scale, dia limitation tu dia stuck kita orang. Dia macam halang kita orang untuk go beyond that. Sebab even kalau macam dia flow, kita kena ikut apa yang plugin tu ada. So now kita nak go kepada something yang lebih more scalable. Okay. So macam kita orang pula, kita orang nampak actually kadang-kadang just ada website je tak cukup. Just ada untuk showcase everything. Benda tu tak cukup komersi sebab kat mana pun at the end kita buat website tu. Itu kan. Start awal ni kan. Hang mesti nak achieve something dekat website tu. But normally kita take in general lah. Mostly dia orang buat website sebab nak dapat commission. So kalau tidak tak guna pun dia orang buat website sebab dia nak duit. So dia jadikan sebagai investment. Macam kita kalau kita letak secara conventional. Kau ada kedai. Kau buka kedai tu sebab nak orang beli kat kedai tu. The same thing happen. Macam kau buat website. Cuma yang membezakan yang Senang Start ni, yang pertama, macam mana proses kau buat website tu. Dia punya sistem dia, apa orang kata, macam mana dia punya infrastructure dia. Kita buat rumah kayu ke, kita buat rumah batu yang custom. Ataupun kita beli rumah kontainer yang dah siap buat letak. Tetapi nak go upgrade lebih-lebih, tak boleh lah. Macam tu. And then satu lagi pula, kita tengok perspektif lain. Kita boleh nampak banyak je orang cakap, oh, kalau nak buat website ni mudah je. Aku tengok je tutorial kat YouTube apa semua. Tapi kena ingat, boleh ke hang jadi pro website builder dalam masa singkat? So dia macam tak relevan lah kalau untuk someone yang betul-betul dia nak website yang betul-betul high impact. Sebab apa? Dia kena consume masa yang banyak untuk belajar, nak make sure website dia betul-betul power. And then kalau dia pakai macam dia pakai yang apa? Dah ada platform yang ada semua tu kan. Dia kena spend lebih banyak sebab kena bayar apa orang kata. Ada setengah kan banyak dia bayar monthly kan. So dia ada plugin-plugin tu kan. Kita nak kena subscribe benda tu. So kita orang pun sebagai apa orang kata web provider, web developer, web designer ni pun kita orang pun turut terkesan dengan benda tu sebab yelah klien bayar plugin, kita pun kita ada cost. Kita tak ada benda tu like betul-betul kita own the system. Plugin tu naikkan harga, klien pun mestilah harga dia lagi lah naik sebab takkan kita tak ambil duit apa-apa, betul tak? So benda tu. And then the last thing is pasal dia punya ni lah untuk kita buat website nak bagi apa kata dia punya flow. So dekat yang macam dalam team kita orang ni, kita orang actually orang-orang yang dalam proses buat Senang Start ni, kita orang memang dah ada apa specific talent yang dah di-train untuk buat fokus specific part. Kita orang macam kalau selalunya kita nampak orang dah buat website kan. Seorang ni lah buat design, seorang ni juga buat development. Tapi secara hakikatnya tak ada orang perfect everything.
Tapi dia akan ada specific part yang dia betul-betul fokus. Yang betul-betul dia power. Tu yang benda yang pertama yang apa orang kata general untuk cakap yang macam mana kita orang buat benda ni, sebab apa? Why senang start ni way more better kalau kau nak compare dengan dia punya flow everything. Sebab kita orang punya proses, imagine lah every section tu kita orang ada thought process. Kenapa benda ni patutnya macam ni? And kita orang punya style pula approach untuk yang senang start ni. Dia bukanlah apa orang kata, okay, every project kita buat semua benda baru. And semua benda baru ni maknanya every time tu, every client is a new experiment. Tapi apa yang kita orang buat, dia adalah a process of iteration untuk improvement. So, every time bila kita orang keep update kita orang punya apa orang kata, framework lah, kita orang panggil ni framework sebenarnya. So, website yang dia dapat dia punya process flow everything tu jadi makin better and makin better untuk setiap klien kita orang. So, sebab tu sampai kita orang punya macam ada setengah klien tu dia punya SEO naik everything. Lepas tu dia punya conversion rate bila pakai, bila dia update, contoh even kadang-kadang dia update framework je. Lepas tu conversion naik benda tu. So kita punya fokus ni actually kita cuba bagi what best untuk kita punya klien. Bukanlah macam kita test semua benda nak test. Kita bagi benda yang kita orang sendiri buat. Okay, sure, it works. Macam design contoh design. Kalau setakat buat design dekat desktop nampak lawa, tapi bila preview dekat mobile, dekat phone, teruk. Tak jadi juga benda tu. Sebab dia kena balance actually. Sama lah, dia sebab benda ni bila kita ada website semua ni, dia bermain dengan apa orang kita trust. Lepas tu dia orang punya apa orang kata impression. Ada tak company yang hebat tapi website dia teruk? Tak ada. Orang berani nak beli sebab orang yakin dengan website dia. Orang nampak macam dia orang ni give apa orang kata give effort. And everything nampak more secure, more trustable. Lepas tu even dia punya messaging pun lebih clear. Okay. And then nak tambah lagi apa penyedap untuk untuk bagi apa yang senang start ni lebih solid. Macam kita orang punya direction sebenarnya. First kita orang create template macam apa layout. Macam mana untuk satu proses tu buat conversion. So kita ada yang satu layout untuk sales page lah. Sales page tu satu. Lepas tu kita juga ada macam kita offer kat klien kita, okay. Kalau dia nak buat funnel. Funnel yang macam mana? Okay, this kind of business kita apply funnel yang macam ni. Tu. And then the next thing pula, kita punya yang layout yang kita buat tu, dia betul-betul bantu untuk macam, okay, setiap business ni dia ada branding dia. So kita buat tu memang supaya mudah nak match dengan most of the branding. Benda-benda tu. And then the last one lah, yang ni paling special lah. Asalnya tak ada kat mana-mana business apa buat benda lain. So macam yang kita orang punya ni, kalau korang nak buat website, korang just bagi tahu je macam kita ada macam satu sesi lah, kita panggil satu brand script ni. So daripada brand script tu automatic korang akan dapat korang punya copywriting. Korang tak perlu nak pening kepala fikir macam mana nak buat copywriting. So kalau yang buat copywriting tu kita boleh tahulah siapa yang buat kan. Cakap dengan Mr. Fitri lah, dia yang akan lead untuk that part. Legend. So macam tu lah basically. Dia layout solid. Lepas tu design tu kena dengan brand and then copywriting. Benda tu. So apa yang aku sendiri boleh ulaskan balik disebabkan macam mana kita boleh bantu korang buat website dengan cepat adalah sebab kita dah sediakan framework macam senang kata susun kerja yang akan memudahkan korang supaya tak perlu sibuk-sibuk nak fikir design apa, color apa, gambar apa nak pakai. Dengan tambah lebih-lebih lagi kita ada satu sesi untuk tarik the best copywriting untuk cipta apa
jalan penceritaan yang akan membuatkan orang senang faham, terdetik nak tahu dengan lebih lanjut, dan last but not least tu buat orang tekan butang yang kita nak ditekan tu. So kalau cuba bagi tahu, kalau contoh seorang klien ni datang, dia tak tahu apa dia nak. Dia nak website, tapi soalan ni kita tahu, soalan ni banyak kali Jalan. yang tak tahu apa dia nak. So apa yang kita boleh tanyakan dengan dia orang untuk cari apa yang dia orang perlu sebenarnya. Okay, ni based on experience lah. Setelah lama bila duk buat dengan macam-macam jenis klien kan, yang mostly boleh katakan mereka datang idea tu dia macam gunung. Macam-macam ada idea. Tapi based on kita orang punya experience, the best question yang kita orang akan tanya, apa main task website ni? Adakah website ni nak buat untuk buat orang beli barang tu? Adakah website ni dibuat untuk orang booking something? Adakah website ni dia buat untuk apa? Contact kita? Benda tu yang paling clear kena, sebab kita buat website ni, kita buat something mesti ada matlamat. And matlamat yang first tu kena betul-betul jelas. Sebab sama je, bila kita buat website, actually kita convey a message. Sebab website ni dia jadi macam kita punya salesperson. Tapi imagine kalau hang nak cerita macam-macam cerita at one time, hang rasa user hang pening tak? Tu dia orang sabut. Tapi macam kita orang, kita tanya apa main task dia. So daripada main task tu kita dapat tahu, okay, aku nak buat website ni untuk ni. So dia dah jadi objective oriented dah. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita orang akan tanya, apa supporting task dia? Apa yang benda yang boleh membantu dia untuk buat decision untuk dia punya main task. Itu contohnya, kita ambil contoh lah. Macam kita orang buat yang untuk Senarika tu. Kita ambil sebagai produk sini senang. So macam Senarika, dia offer service unlimited design. Okay. So dia punya main task dia adalah hire Senarika untuk jadi social media designer untuk company tu. Okay. Tapi supporting task dia boleh jadi yang pertama adalah tengok pricing. Okay. Lepas tu yang kedua, mungkin dia boleh jadi, dia bagi macam guide untuk bina social media tu. Macam fikir. So benda-benda ni, as long benda yang apa orang kata, mental ni dia terpulang. As long benda tu, bila kita punya user buat action tu, dia akan membantu user tu untuk lead kepada buat kita punya mental. Tu. Sebab yang tu benda tu penting, sebab this information yang kita akan susun macam mana kita nak position, kat mana kita punya main CTA button. Kat mana kita punya secondary button. And then the next thing the next thing tu basically kita akan tanya like apa dia punya additional task. Additional task ni contohnya kalau orang tu beli ke. Lepas tu kalau orang tu nak seek information tu. Kalau dia nak contact ke apa. Apa additional information dia. So benda-benda ni lah actually yang sebenarnya bila kita orang buat macam ni, dia 3 soalan lah, nampak simple kan. Tapi kerana 3 soalan ni lah yang akan layout macam mana website tu akan jadi. So to be honest, kita orang tanya ni senang kerja. So clear. Pelanggan apa yang Fitri boleh nampak ni, pelanggan tak perlu nak pecah kepala decide macam mana layout. Kita yang buatkan untuk dia berdasarkan soalan-soalan yang diberi. Yes. Memang sangat mudah lah. Dia bagi tahu task lah. Dia bagi tahu task dia, kita yang okay, task macam ni, buat macam ni sepatutnya. Kita find the best one. Sebab ada ke orang sanggup buat bisnes untuk gamble, untuk eksperimen. Orang kalau buat website apa ni, dia nak keluar duit banyak. So dia nak something yang betul-betul apa orang kata, aku go to market untuk buat duit. Bukan like, aku ada idea macam ni, aku test dulu lah. Pelik lah kalau orang dia saja dia buat website untuk buang masa dia. Macam tu lah dia punya logik dia. Apa jadi contoh kalau kita dah
Sebab proses yang kalau korang tak tahu, proses untuk bekerja dengan Senang Start ni, kita punya end goal kita nak buat satu platform SaaS, platform yang korang boleh login, pilih package, buat sendiri. Sekarang ni dia still dalam testing phase, so kita akan still buat kebanyakan benda tu manual, tapi kita dah ada framework yang membolehkan kita cepat Betul. untuk mempercepatkan buat benda tu. So proses dia, kita tanya soalan-soalan tu, lepas tu kita akan bagi design. Apa jadi kalau kita bagi design lepas tu dia orang cakap tak lawa ni, nak tukar lah. Benda tu sangat common. Right. Okay, yang ni based on experience Dia jadi macam tu bila matlamat kita tak jelas. At the end, dia bergantung. Kalau kita punya deal awal-awal tu, matlamat kita dah buat betul-betul jelas. Yang sebab tu saya cakap, bila based on kita orang punya experience, bila kita orang buat kita punya matlamat tu jelas, rate untuk tukar design tu boleh katakan like memang kurang ini gila. Maybe dalam 5% small changes. Sebab normally based on kita orang punya experience, jarang ada yang klien nak minta tukar dia punya section everything. Sebab section yang kita orang buat ni, dia punya content flow everything tu, kita tunjuk based on benda yang dah proven. Kita tengok macam mana how the big company apply. Kita tak ada yang buat macam, oh yang ni sebab aku rasa macam ni So benda tu kita ada justification. Ni benda ni kita buat macam ni sebab apa. Macam kita orang, even kita orang buat layout tu kan. Kita orang bukan just simply, oh aku rasa ni nice, aku letak yang ni. No. Bukan macam tu. Dia ada method dia. Sebab tu macam yang brand script punya proses. Lepas tu macam kita orang punya one of the thing macam mana kita susun tu, kita guna konsep AIDA tu. Macam mana kita nak bagi dia attraction. Macam mana kita nak susun dia punya information. Macam mana kita nak drive dia punya desire. And then macam mana kita nak drive untuk dia buat action. So dia ada flow setiap benda tu. Tapi kalau pasal design, kalau based on apa yang kita orang apply, to be honest, yang normally happen untuk changes tu pun maybe daripada content, dia punya content like, oh yang ni maybe patut ubah sikit-sikit. Ataupun kalau section pun, kalau dia nak ubah design section tu, kita orang ada section-section yang kita orang dah, apa orang kata, suggestion boleh dia nak guna next. So selalunya, kadang-kadang bila kita orang ni pun, klien dia kadang-kadang mula dia bagi idea macam tu, tapi bila kita test benda tu, kadang-kadang dia tak responsif. Banyak kali macam tu lah case. Betul. So, soalan terakhir. Orang yang berminat nak dapatkan website, kita cakap dengan dia orang dan kita boleh buat dengan cepat. Berapa cepat dia boleh dapatkan website? Sebab apa yang kita orang cuba bawakan dengan jenama Senang Start ni, kita orang tak nak korang go through proses nak dapatkan website dia. Sebab kita orang dah bertahun-tahun buat website untuk semua jenis orang lah. Daripada company kecil sampai agensi kerajaan, company public listed. Kita tahu proses tu sangat makan masa yang panjang. So, Senang Start ditubuhkan supaya korang tak lalui proses-proses yang makan masa yang buat korang terbazir lah minggu-minggu, sometimes sampai berbulan, mana korang sepatutnya dah boleh menjual, start promote, buat campaign. So, berapa cepat si klien ni datang ke Senang Start untuk dapatkan website yang bagus, nampak profesional, yang boleh bantu dia orang yakinkan pelanggan untuk take action, untuk tekan butang yang kita nak dia tekan. Okay, jawab soalan tu. Kita bagi ni, kita ada dua. Dia ada dua part. Okay. Kalau website tu dia macam dah ada template, dia memang macam okay, aku punya business, aku nak go this direction dulu. Phase yang pertama dulu, kita just make single landing page. So dia dah ada specific template yang kita dah okay. Business sesuai macam ni, cukup kena dengan requirement. So daripada kita orang punya site, benda tu ambil masa dalam seminggu. Sebab apa, dalam masa seminggu tu mula-mula kita nak analyse dia punya copywriting dia macam mana kan, dia nak buat cerita dia yang the best fit untuk deliver dia punya message dan business dia.
and then kita nak buat macam dia punya design-design kan dekat dalam website tu kan ada dia punya gambar-gambar kan, dia punya banner semua tu, and then kita akan boleh push live. Tu kalau yang ikut apa orang kata template yang kita dah memang kena dengan requirement dia. Okay, tapi kalau contoh dia punya klien ni dia nak go advance sikit, dia ada macam specific requirement dia. So kalau macam standard contohnya kan kita ambil contoh macam dia berniaga dia kedai e-commerce. Dia jual spesifik produk. Lepas tu dia tambah benda baru dia adalah contoh dia macam untuk mencari dia punya seller, dia punya agent-agent dia dekat mana. Lepas tu mungkin dia ada affiliate sikit ke, dia ada custom. So kalau custom ni normally kita orang punya experience dalam sebulan untuk find the best way. Cuma apa yang kalian patut tahu, proses tu dia boleh jadi makin pendek if benda tu dah apa orang kata dia punya flow tu dia tak terlalu lari jauh daripada standard. Faham tak? So kalau benda yang standard tu kita apply tu, kita sebab benda ni kita pakai benda yang the best yang ada. So kita ready, kita apa susun balik, kita combinekan sekali, kita implement. Macam tu. So guys, So kalau template seminggu, kalau custom bulan lah kita kata. terima kasih Fali. So guys, korang dah dengar serba sedikit tentang framework. Semalam kita cerita pasal 2 hari lepas cerita pasal sejarah Senang Start, apa yang kita cuba bawakan. So, hari ni kita bawa masuk kita punya design lead, dia lah dengan tim-tim dia lah yang buat semua framework untuk kita mempercepatkan proses pembikinan website untuk korang. Dan sekiranya korang berminat, servis Senang Start yang ada sekarang ni kita fokus dulu dengan servis-servis provider. Sekiranya korang menjual servis insurance, kewangan, coaching, kalau korang buat on-demand services, any jenis servis di mana orang bayar kau untuk korang datang dan bagi servis tu, dan korang nak buat website dengan cepat, dapatkan end result yang professional, tak perlu spend berpuluh-puluh ribu, Senang Start boleh bantu korang. So kalau korang berminat, boleh pergi ke website www.senangstart.com. Pada situ korang akan nampak package yang sedia ada, klik butang my package, dan daripada situ kalau korang berminat, tim kami akan follow up dengan korang. Dan ada lagi paling kau nak share sebelum kita endkan? Aku tambah something dia imagine macam ni lah, daripada korang spend masa untuk buat eksperimen okay. Selalunya kalau kita letak standard bila kita apply client punya eksperimen, first month kita try, dan itu lepas tu kita tengok, kita iterate. Benda tu kadang-kadang sampai setahun baru nak dapat website tu convert. Ada klien dia dah buat website punya lama dah untuk mencari solution. Lepas tu kita buat sekejap je, satu orang boleh convert. So benda tu lah, kenapa korang nak buang masa korang untuk cari, untuk macam buat benda baru, untuk test out, oh ni okay ke, yang ni the best ke untuk business. Why not just like korang, daripada korang buang masa korang fokus ke operation, korang empower korang punya marketing rev up, lagi banyak traffic datang, kita orang buat website yang kalau orang masuk website tu terus bantu tu convert. Tak payah nak bening-bening kepala. Macam tu lah kalau nak buat bisnes yang lebih berjaya lah. Tapi kalau nak buat bisnes kecil tak apalah, boleh je go through the process, ambil masa. Tapi terpulang lah. Tapi ya based on experience aku nampak bisnes memang dia nak cepat lah. Lagi cepat dia go to market, lagi mudah dia punya sistem untuk automate the business, lagi lah senang untuk dia buat duit, nak scale. Dengar tu guys, kalau korang nak cepat, tak nak buang masa, Okay Bali, terima kasih guys, terima kasih kerana menonton. Yang mendengar tu terima kasih kerana mendengar, dan kita akan teruskan siri-siri berbual dengan tim-tim Senang Start untuk korang kenal dengan lebih mendalam apa benda Senang Start ni. Dan ya, itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.